Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para sahabat. InsyaAllah hari ini kita nak sambung lagi pengajian Iqra kita. Kita masih pada Iqra pertama. Jika para sahabat sudah ada buku Iqra di tangan masing-masing ataupun tak ada pun tak apa, boleh dengar saja. Jika ingin mencatat pun ada baiknya ya. Alhamdulillah, kita akan bersambung kepada halaman 11. Halaman 11 kita huruf sin. Halaman 11 kita huruf sin. Huruf sin yang berbaris fathah bunyinya dibaca dengan sa. Okey. Sin ini makhrajnya kita dah jumpa kawan dia sebelum ni, huruf zai. Zai sin sad makhrajnya adalah pada daun lidah. Itu saja, tidak perlu dia apa-apa penekanan ya. Sifatnya, sifat di sini huruf sin. Sin huruf yang mempunyai dua sifat. Satu hams. Kita dah sebut sebelum ni hams tu hams, angin yang terlepas. Dan juga sin, huruf sin ada sifat safir. Juga kita dah sebut pada huruf zai sebelum ni ya. So huruf sin, yang penting untuk huruf sin adalah sifatnya adalah hams ataupun hamas dan juga sifat safirnya, berdesirnya. InsyaAllah mari kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Za'asa, zarasa, sakhada, hasada, sakhatha. Nampak bezakan sin dengan tha ya. Sakhatha, jazara, sabata, dharasa, sakhadha, zahada, sajata, abata. Abata, thajaha, khadadha, razasa. Huruf-hurufnya adalah huruf hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zai, sin. Okey, insyaAllah kita akan terus bergerak kepada huruf shin. Huruf shin ni ya sahabat, kita jangan sebut shim. Jangan tutup mulut kita. Dia macam sin juga. Sin, shin. Sama cara dia. Makhraj dia pada sahabat dia sebelum ni kita jumpa huruf jim ya. Jim, shin, ya. Daripada daun lidah ya itu. Dan juga tidak perlu penekanan untuk sebut huruf shin, senang. Sifatnya yang kita nak tengok di sini. Sifat huruf shin adalah sifat hams ataupun hamas ataupun angin yang terlepas. Dan juga bunyi tu ya. Shh. Inilah satu-satunya huruf yang mempunyai bunyi sh, sha, shin. Itu dipanggil tafashi. Itu yang ada pada huruf shin. Mari kita sama-sama membaca kita punya ni. Terus sambungan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asha, sashasha, zatasha, syadzatha, darasa, syatadha, zahatha, khashaba, jarasa, sasha'a, rashadha, hasada, zakhaza. Bezakan zal ya, zal dengan za itu. Zakhaza, asasha, syazara, khasada, syazaja, abata, thajaha, khadadha, za, sasha. Huruf-hurufnya bermula dengan hamzah ya. Hamzah ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zai, sin, shin. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan terus kepada seterusnya huruf sad. Huruf sad ni ya para sahabat, kita akan mula masuk kepada huruf yang begini ya. Sad ni berbeza daripada huruf lain sebab sad ni dia bersifat tebal. Dia tak macam huruf-huruf yang sebelum ni kita jumpa. So ini adalah permulaan huruf tebal. Antara huruf-huruf yang ada dalam Quran ni, kita ada 4 huruf yang memang aslinya memang tebal ya. Kita akan bertemulah sad, dad, ta, za. Sampai kepada za. Kita punya huruf-huruf tebal tu ya. Okey.
secara aslinya huruf sad ni tebal. Dia tak macam huruf sin. Sin huruf nipis ya. Sebab tu sad kita bila kita membaca bunyinya mesti tebal. Untuk menjaga sifat ketebalannya, huruf-huruf tebal ini 4 ya, sad, dad, ta, za dipanggil huruf-huruf itbaq. So bunyi dia so. Jangan dah so macam tu ya. Dari segi makhraj, kawan dia sebelum ni kita dah jumpa huruf zai, sin, sad. Makhrajnya adalah pada daun lidah. Sifatnya yang sangat penting ya. Sifat huruf itu sendiri adalah huruf-huruf itbaq tadi, tebal, bunyinya pun mesti tebal. Dan juga sad mempunyai sifat hamas ya, angin yang terlepas, dan juga mempunyai sifat safir. Sad ada safir ya. Zai, sin, sad. Okey. Mari kita sambung pembacaan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa, sha, sa, sha, za. Sa, ra, sa. Sa, tha, za, da, sa. Sa, sa tu dia terberat ya. Sha, ra, ta. Baris tu ya. Sa, kha, sa, ha, sa, da, za, ra, sa. Hadara, syabasa, syajaza. Sadakha, sajadha, syaraza. Hati-hati bila kita membaca macam ni pun kita akan tersasul ya. Bukan mudah bila dah bercampur huruf semakin banyak ya. Okay, tha, kha, sa, sa. Seterusnya abata, tha, jaha, kha, da, dha, ra, za, sa, sha, sa. Huruf-hurufnya bermula dengan hamzah ya. Huruf hamzah ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad. Bunyi sad, bunyinya tebal ya. Kita akan teruskan kepada huruf kita. Huruf tebal yang kedua kita, huruf itbaq tadi adalah huruf dad. Empat bunyi dia dad ya, sad, dad. Sad kita dah sebut tentangnya, kita fokuskan kepada huruf dad. Ini satu-satunya huruf sebenarnya huruf yang paling susah ya, yang mencabar untuk kita menyebutnya. Yang paling sukar untuk disebut ya. Disebutkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mahir menyebut huruf dad ya. Bagaimana kita nak sebut huruf dad ni, di mana makhrajnya ya. Huruf dad ini keluar apabila di sepanjang tepi lidah kita, kiri atau kanan, terpulang mengikut yang selesa kita, dikenakan pada gigi atas. Kalau belah kiri, kirilah. Kalau belah kanan, kanan. Itu cara nak mengeluarkan huruf dad ya, di mana itu yang disebut makhrajnya di sepanjang tepi lidah yang dikenakan pada gigi atas. Terpulanglah kiri atau kanan. Dinyatakan bahawa kebanyakan orang biasanya lebih biasa belah kiri ya, namun ada juga orang yang boleh membuat belah kanan. Dan Nabi disebut boleh mahir menyebut huruf dad dengan kedua-dua belah. Belah kiri pun Nabi mahir, belah kanan pun Nabi mahir ya. Okey. Apa nama makhraj dia tadi? Sepanjang tepi lidah yang dikenakan pada gigi atas, itu dipanggil panjang ya. Daripada kata panjang tadi, panjang tepi lidah tu ya, sepanjangnya kenakan je pada gigi. Nak kena banyak tak banyak tu tak penting. Yang penting bila lidah dah terasa kena gigi tu dah cukup lah ya. Itu dipanggil istilahnya istitalah. Khas untuk huruf dad sahaja. Huruf lain tak ada ya. Dan tadi satu dad ini kategorinya huruf-huruf itbaq ya, huruf-huruf yang tebal, dan dia pula mempunyai sifat istitalah. Bunyi dia berberat istitalah macam tu ya. Dan dia tidak mempunyai sifat-sifat yang lain lah ya. Okey, mari kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa, dha, apa? Dha dia macam berat ya. Hadara, asada, sya'adha, syakhaza, dharaba, saratha, sadaza, dasha, dha berat ya. Sahadha, rasada, dhatadha, thakhaza, dhakhadha, sa'asha, saradha, abatatha, jahaha, dadharaza, sasha, sada. Huruf-hurufnya huruf hamzah
ba ta tha jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dad. Nampak bunyi hurufnya huruf dad, tetapi bila dibaca dengan baris fathah, baris atas berbunyi dha. Dan kita akan terus kepada huruf itbaq kita yang seterusnya, huruf itbaq kita yang ketiga. Tak, itbaq tebal ya, sad dad ta za, huruf yang tebal, huruf ta. Dari segi makhrajnya, kawan-kawan dia sebelum ni kita dah jumpa ya, huruf ta dan huruf dal, huruf ta sama makhraj. Makhraj kat mana? Kat mana dia keluar? Hujung lidah yang diangkat ke langit-langit keras. Kita dah sebut sebelum ni. Dan sifat ta, sifat ta kawan-kawannya sebelum ni pun dah ada ya, huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf ta mempunyai sifat yang melantun. Ni huruf keempat ya yang mempunyai sifat melantun. Akan ada satu lagi huruf nanti yang mempunyai sifat melantun ataupun qalqalah. Okey, ingin saya sebutkan huruf-huruf qalqalah adalah 5 kesemuanya. Kita dah jumpa 4, ba, jim, dal, qaf, ta. Kita belum jumpa huruf qaf ya. Kita dah jumpa 4 dan qalqalah itu lantunan itu sendiri mempunyai 3 peringkat. Qalqalah kecil, qalqalah besar dan qalqalah yang lebih besar. Kita akan bertemu kemudian insya-Allah ya. Okey, huruf ta. Jadi kita membacanya ta, dha, za, ta, sya, ha, ja, ta. Ta, sa, dha, za, ta, sa, za, da, ta. Da, dha, sa. Susah sikit nak sebut ya. Sa, ra, ta, sya, dha, tha. Sya, kha, ta, qa, ha, dha, ba, sa, dha. Dha, ra, ta, ja, za, dha, tha, a, sha. Sa, kha, ta. Aba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, dha, ta. Huruf-huruf hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta. Dan kita nak teruskan kepada huruf apa? Huruf itbaq kita yang seterusnya. Huruf itbaq kita yang keempat. Lengkap dah huruf itbaq kita ya. Sad, dad, ta, za. Dari segi huruf itbaq ya, dari segi makhraj dia sama kawan dengan huruf tha. Kita dah jumpa huruf tha sebelum ni, tha, zal, za, Allah. Ini sama kawan lah ni, huruf dipanggil huruf yang sentil lidah. Dan dia tidak mempunyai sifat. Tetapi huruf ni huruf itbaq tadilah, kita kena jagalah ketebalan bunyi tu ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan pembacaan kita ya. Wa, a, ta, ba, ta, za, dha, ha, dha. Sa, dha, za, da, sa, za, ta, ha, dha. Sya, a, za, sa, ra, sa, za, kha, ta. Tha, ra, dha, ja, kha, dha, ta, dha, za. Sa, da, sha. Ja, ta, dha, sha, ta, za. Aba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, dha, ta, za. Huruf-huruf hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za. Habis ya, lengkap keempat huruf itbaq kita. Cukup untuk kali ini. Kita mengambil melengkapkan kita punya ni, dan akan datang kita akan bersambung lagi kepada huruf ain dan seterusnya. Ya para sahabat, ingin saya menyebut sebelum kita berhenti, apa matlamat kita belajar untuk mengenal huruf ya, di mana makhrajnya. Ada yang memang kita perlu tahu di mana makhraj tu untuk melahirkan bunyi yang tepat dan sifatnya. Macam saya sebut sebelum ni, sekarang masih berbentuk huruf, jadinya kita tak nampak
tak nampak macam mana bunyi yang paling tepat ya, tetapi dalam buku 2 Iqra 2 huruf-huruf ni akan mula dicantumkan dengan 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf dan seterusnya untuk membentuk kalimah atau perkataan. Maka ketika itu sifat-sifat huruf sangat jelas ya, akan kita nampak kemudian lah. So hari ini kita cukup di sini saja, kita sambung lagi insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى المرسلين وسلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء مع السلامة إن شاء الله.